Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Today we are going to discuss and having some thoughts on our chapter 3, decision making. Okay. So, so customer assistant operator dia dah ada siap dialog dia. Apa yang dia nak kena buat, apa yang nak kena baca, apa yang dia kena fikir. Okay, kalau katakan orang ni dia cuba cakap dengan orang ni, dia akan bawa kepada sini. So it's already program decision. Okay, ataupun customer operator, biasa customer assistant operator ni dia dah bersistematik ataupun dah ada sistem sendiri, program decision. Maknanya automatically you press 0, you akan pergi sini. Press 1 macam dah pergi situ. Itu contoh Right, kalau non-program decision ni made in response to situations that are unique and unstructured. Okay, first time kita kena COVID-19 is actually response to a situation. Okay, sekarang since kita dalam COVID-19 dah jadi endemic, bukan lagi pandemic. Kalau pandemic tu non-program decision lah, kita akan tengok. Bila dah jadi endemic, dah declared as endemic, maknanya is already program decision. So required creativity and innovative to elicit a list of reasonable alternative courses of action. Contohnya yang dia bagi kat sini ialah new management tried to restructure company. Ataupun you sekarang tengah buat rutin kan? Okay, so to those yang who still buat rutin, tahniah. Okay, keep on your plan tu. Okay, choose the best your action tu to execute dengan apa yang you nak buat. So by this time juga sebenarnya you dah should draft your individual and group assignment. Okay. So moving on to 7 steps in the decision making process. Kita dah belajar planning process. Okay. So kita akan belajar decision making process pula. Orang ingat biar buat keputusan ni senang aja. Bukan Kalau katakan awak rasa macam tu, then you need to see how exactly you plan yourself. Okay, go back to the first thing. Right? So, first thing first ialah kita akan identify opportunities dengan apa sebenarnya problem yang ada. Okay? And then second one ialah identifying objective. Kenapa kita nak buat keputusan tu? Number 3 will be we will generate alternative. Tak semestinya. Sebab tu awak selalu dengar, kalau plan A tak jalan, plan B. Plan B tak jalan, plan C. Itu generating alternative lah tu. And you will evaluate each alternative yang ada. Okay, mana pemberat dia? Mana yang sebenarnya you boleh? Adakah you pergi timbangkan setiap decision you? Tidak Okay, you akan tengok sebenarnya mana alternatif yang akan bagi the best decision ataupun best opportunity ataupun less risk ataupun less threat. Okay, tak semua orang kata decision making awak buat tu perfect, tapi you akan tengok yang mana lebih, mana kurang. Okay, and then you reach your decision because you dah choose that alternative and you will look on the implementation strategies. Since you dah buat decision making tu, you akan ambil strategies yang berkenaan untuk execute the decision making yang you dah buat, and you monitor and evaluate. That will be the last process of decision making. Okay? Ni yang saya kata step 1, identifying opportunities and diagnosing problem. Okay, so the first step in the decision making process is the clear identification of the opportunities of the diagnosis of the problems that require a decision. Apa masalah dia? An assessment of opportunities and problems will only be as accurate as the information on which is based. Kalau tak cukup maklumat, macam mana nak buat keputusan? So bila you nak buat keputusan tu, kena ada maklumat yang cukup. Okay, then baru you boleh identify opportunity yang ada. Number 2, identifying objective. Kita dah belajar apa masa planning objective kan? So objective sebenarnya reflect to the results the organisation wants to attain. Siapa? So bila you nak buat keputusan ni, siapa sebenarnya benefit? And also called as target, standards or ends. As I said that, semua orang kat sini nak dapat 4 flat. The quantity and quality of the desired results should be specified. Okay, for these aspects will ultimately guide for the decision maker in selecting the appropriate course action. Okay, kita nak bila you buat tu nampak jelas, saya nak dapat A dalam subjek ni. So decision making you ialah you akan pastikan diri you setiap hari akan study. Okay,
So, objective can be measured on a variety of dimensions. Okay, boleh diukur. Monetary units, output per hour. Okay, sebenarnya saya belajar sejam sehari. Okay, saya ingin belajar sejam sehari. Okay, how many percentages of defects. Okay, and etc. Okay, berapa gelas air. Kan, per day. Remember that? So, that is your objective as well. Whether the objective are long term versus short term. Okay. So, step number 3 will be generating alternative for your decision tadi kan. Planning, decision. Okay, you nak tengok ni sebenarnya dia berkait rapat. Okay, sebab you nak buat yang terbaik. Once an opportunity has been identified or a problem diagnosed correctly, manager bila kat tempat kerja ataupun bila you sekarang ni sedang belajar ataupun you berada di rumah, dia akan develop, individual ni akan develop various ways to solve the problem and achieve objective. Okay. So, bila andai kata you tak dapat UPU, tak dapat sambung belajar, apa yang patut kena buat? Kenapa kawan-kawan awak tak dapat? Awak dapat. Okay, macam mana nak bantu mereka? So, kena faham part-part tu bila kita nak buat tu, kita kena ada alternatif. Kita kena fikir apa opportunity yang kita dapat. Alright? Dan apa objektif kita untuk bantu mereka ni. Okay? So, the alternative can be standard and obvious as well as innovative and unique. Okay? Yes, alternative can be standard and obvious as well as innovative and unique. Cara awak mungkin drastik nak tolong kawan awak tu dapat juga you. Okay, awak nak minta orang kata tolong terus pada rektor, terus pada vice chancellor, tak ada masalah. Asalkan orang kata mengikut susunya, prosedurnya yang betul lah. Okay? Step 4, evaluating alternative tu. Cara awak tadi yang drastik tu nak bantu kawan awak tu, tengok balik. Evaluate balik alternative tu. Quality desired, anticipated cost, benefits, uncertainties, risk. Okay, bila awak buat keputusan tu, adakah membahayakan diri awak sendiri? Okay, adakah bila awak buat tu akan memberikan kesan kepada kerja awak? Okay, apa sebenarnya kos-kos yang terlibat? Apa benefit yang you dapat? Apakah risiko yang involved bila you nak buat decision making yang A ni? Kalau B ni macam mana? Yang C ni macam mana? So, one by one. So, step 5 will be reaching the decision. So, you akan fikir, okay, this is the real one. This is the thing that I would like to decide. You dah clear kat situ. Dah tak ada masalah dah. Maknanya final choice you, itulah dia. Step 6, choosing implementation strategies. Maknanya, apa sahaja strategi yang you buat, kenalah tengok siapa yang terlibat, macam mana yang buat, apakah orang kata kesan-kesan yang ada. Because sensitivity to those who will be affected by the decision. Okay, bukan semua orang suka dengan keputusan yang awak buat. Kan? So, proper planning and consideration of the resources necessary to carry out the decision. Okay? Step number 7 will be planning for implementation. Monitoring and evaluating. Ini ialah planning for implementation. Okay. Are we missing one step? Kita tengok balik. So, choosing implementation strategies dah. Okay. Tadi tu. Okay lah. Maknanya kita plan terus dengan implementation. Determine how things will look and list the resources and activities. Siapa yang terlibat? Aktiviti mana yang terlibat? Estimate the time. Assign responsibility. Decision maker siapa? A person in charge siapa? Okay, siapa yang akan tengok? You nak buat assignment kan? Individual dengan orang kata group ni kan? Who's exactly will be doing such task? Okay? Decide properly. And the last step will be you monitor and you evaluate. No decision making process is complete until the impact of decision has been evaluated. Sebab tu kalau dalam kes awak selalu kalau dengar postmortem. Kalau katakan orang yang meninggal, kita akan buat postmortem sebab kita nak tahu kenapa dia meninggal sebenarnya. Okay, kalau kita buat program, kita buat postmortem sebab kita nak tahu apa faktor yang menyebabkan program ini berjaya ataupun apa faktor yang menyebabkan program ini tidak berjaya. So, managers must observe the impact of the decision as objectively as possible and take further corrective action of it. Kenapa dia kata as objectively as possible? Sebab tak nak bias, tak nak sensitif. Sebab tak semua orang suka bila you buat keputusan. Okay? Right? So, limits to the rational decision making. Orang tak boleh buat keputusan secara rational ni. Selalu nampak kan, aku nak pakai baju apa hari ni? Kan? Aku nak makan apa hari ni?
Kan? Dia kena ada limit. So, bounded rationality. Ada sempadan. Risk under conditions of uncertainty. Common decision making mistake. Semua ni kita nak tengok. Okay? So, kalau katakan kita tengok conditions under decision making ni, contoh dari segi condition certainty ni kan, ketentuan ni, situation in which a decision maker can make accurate decisions because the outcome of every alternative is known. Maknanya very sure. You buat ni sebab you tahu apa kesan dia. Kalau risk pula, condition which a decision maker is able to estimate the likelihood of certain outcomes. Maknanya you dah tahu bila you buat keputusan ni, kita berbalik kepada 5-0 lah kan. Right? Bila buat keputusan ni akan ada kesan. So bila balik kepada kes 5-0 tu tak tahulah. 5-0 tu ada certainty ke, ada risk ke, ada uncertainty. Kan? Sampai jadi macam ni. So decision may end up in losses rather than the expected result. Maknanya ada risk involved. Okay, so number 3, condition uncertainty and is a situation in which a decision maker has neither certainty nor responsibility, nor reasonable probability estimates available. So, maknanya dia tak pasti. Tak boleh, tak tahu nak cakap. Jadi tak? Tak tahu lah, tak boleh nak cakap. Plan A kau apa? Tak ada. Plan B kau apa? Tak ada. Plan C kau tak ada. Susahlah macam tu. Kita nak pandai tapi kita tak ada plan A, B, C. So, apa implication for leaders? Kan, berkerut baby tu kan, decision making. Seek and use high quality information. Bukannya memforwardkan sahaja all the information. You don't want to share the information that is not genuine. Okay, sorry. Okay, so you need to avoid top-down, power-oriented decision making wherever possible. You need to encourage decision making creativity through risk-taking and be tolerant of honest mistakes. Kalau you tengok semua usahawan kita, usahawan Bumi Putra kita yang berjaya, semuanya belajar daripada bawah. Semuanya datang jatuh daripada, dia akan jatuh dalam perniagaan dulu, baru dia akan naik one by one. Okay? Develop an open atmosphere that encourages organizational members to offer and accept feedback. Bila kita nak berubah ni ataupun kita nak dapatkan satu feedback yang baik, kita kena terima feedback bila orang bagi. Okay, walaupun feedback tu menyakitkan hati. Okay. So, group decision making. Bila kita buat group decision making ni, okay, tak nak buat sorang-sorang punya decision making. Okay, untung lagi. Experience and expertise of several individual available. Kita tak shock sorang. More information, more data and facts accumulated. Fakta lebih lagi kuat. Sahih. Kenapa kita buat keputusan seperti itu? Problems viewed from several perspectives. And we have high member satisfaction sebab kita ambil pakai semua orang punya keputusan atau majority. And another one is actually greater acceptance and commitment to decisions. Ini advantages of group decision making lah. Kalau disadvantages dia pula, kata masa yang diambil tu lebih lama and minority domination. Ada sebab orang tak setuju dengan you. Jadi apa kata dia tu tak diterima. Compromise. Okay. Tahap boleh compromise dengan orang bila tak setuju ni. Ada orang akan label terus. Oh, kau tak suka aku buat kan? Okay, aku takkan support kau. Concern for individual rather than group goals. So, bila budaya tidak bekerja dalam kumpulan ni, ini tidak ada, susah nak buat. Sebab semuanya short sendiri kan. So, you adalah generasi atas talian. So, tak biasa buat kerja berkumpulan. Kawan tak datang hantar assignment, tak buat ni pun, you tak tanya. You tunggu orang lain ketuk. You tunggu saya pula tanya. Contohnya nama kumpulan. Ada grup yang dah bagi, dah tepek pun dalam WhatsApp group. Ada yang tak bagi pun. Tu contohnya. Social pressure to conform. Nak libatkan diri tu. Mungkin keputusan kita tidak akan memberikan peluang pada orang lain untuk respect. Hilang lah kononnya tak dapat populariti bila kita buat keputusan macam ni. Itu pun masalah juga tu. So, kita ada beberapa teknik yang berkualiti dalam group decision making. Biasanya kita akan pakai brainstorming lah. I think brainstorming semua dah biasa dengar, betul tak? Number 2 ialah kita ada nominal group teknik. Number 3 ialah kita ada Delphi teknik. Kalau brainstorming maknanya setiap orang dalam kumpulan kita akan generate as many ideas that you can give.
without evaluating them. Bagi aja. Contohnya you buat cara-cara nak buat teh tarik yang sedap. Okay? So you listkan. Not you. Everyone. Itu brainstorm. Rules of brainstorming, dia ada rules bukan suka-suka je buat brainstorming. Free willing is encouraged. Semua orang boleh bagi pendapat. Group members will not criticize ideas as they are being generated. Quality is encouraged. The wilder the ideas, the better. No ideas are evaluated until after all alternative are generated. Kan tadi, kalau you tengok kat sini, semua orang boleh bagi tanpa ada sesi penilaian. Sebab, at the end of the day, bila guna brainstorming ni, no ideas will be evaluated until after all alternative are generated. Okay? So, Delphi technique pula, kita use expert to make predictions and forecast about future events without meeting face to face. Okay? So, a structured process, itu Delphi technique. Maknanya kita panggil expert, pakar. Right? Kalau nominal group technique, structured process designed to stimulate creative group decision making where agreement is lacking or the members have incomplete knowledge concerning the nature of the problem. So you faham tak part ni? Nominal group technique ni a structured process designed to stimulate creative group decision making, right, where agreement is lacking or agreement tu, persetujuan tu, or the members have incomplete knowledge concerning the nature of problem. Okay? So, itu sahaja. Saya faham ada yang tak beberapa faham dalam ni. Saya akan bagi beberapa task dalam kita punya tutorial supaya awak boleh lebih nampak faham mengenai chapter decision making. Saya rasa clear sampai all the steps. But you need to know all these techniques as well supaya mudah awak kata implement bila awak kerja nanti. Setakat ini sahaja. Okay. Hopefully kita akan jumpa lagi for the next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera.